Okey. Ada kisah, saya nak sebutkan, kisah Nabi Khidir. Allah menyebut Nabi Khidir AS adalah hamba Allah yang memiliki ilmu dan rahmat khusus ilahi. Kefahaman daripada beberapa ayat dan riwayat menyatakan bahawa pembunuhan kanak-kanak ghulam tersebut bukanlah akibat daripada tindakan yang dilakukan kerana kebencian, hawa nafsu atau amarah. Kematian anak tersebut di tangan Nabi Khidir AS atas perintah dan izin Allah, tanpa didahului dialog atau perbebalan antara Nabi Khidir dengan kanak-kanak tersebut. Nabi Khidir AS membunuh anak tersebut secara sengaja dan penuh kesedaran. Jadi pembunuhan ini bukan secara kebetulan atau tidak sengaja. Kan dalam surah Al-Kahfi cerita Nabi Khidir kan buat apa? Yang pertama, pecahkan sampan. Sampan tu dah sampan orang miskin. Bukan pecahkan, buat lubang sikit. Kalau kita tengok kan, saya cerita sikit. Kan pendek cerita, Nabi Musa dia merasakan bahawa dia adalah orang yang paling banyak ilmu pengetahuan. Sehingga ada ungkapan Nabi Musa menyebutkan, sesungguhnya ilmu aku begitu luas. Macam itulah perumpamaannya. Tapi bukan dengan rasa sombong ya. Sebab ketika itu memang Nabi Musa AS mempunyai pengetahuan yang banyak. Lalu Allah berfirman, kan, sesungguhnya Musa, di sana ada lagi orang yang lebih berpengetahuan daripada kamu. Dan Nabi Musa AS meminta dengan Allah supaya ditemukan. Allah pun perintahkan Nabi Musa menempuh perjalanan begini-begini, panjanglah ceritanya. Kan bila bertemu sungai, jumpa ikan lah apa gini-gini. Sehinggalah akhirnya Nabi Musa AS berjumpa dengan Nabi Khidir. Kisah ni ada dalam Al-Kahfi. Akhirnya berjumpalah dengan Nabi Khidir AS. Bila berjumpa Nabi Khidir sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Nabi Musa pun bertanya, adakah kamu Khidir? Yang disebut, ya aku. Lepas tu Nabi Musa minta apa? Izinkanlah aku bermusafir dengan kamu. Dengan tujuan dalam tempoh musafir ini kan Nabi Musa nak follow, nak jadi follower ni. Nak follow siapa? Nabi Khidir. Supaya Nabi Khidir kata, untuk apa kan? Supaya aku boleh belajar ilmu daripadamu dan kamu pula boleh belajar ilmu daripadaku. Maksud dua-dua ada ilmu yang berbeza. Bila musafir sama-sama, dua-dua boleh kongsi ilmu lah. Kemudian Nabi Khidir kata, wahai Musa, sesungguhnya kamu tidak akan mampu bersabar denganku. Lalu Nabi Musa kata, aku akan bersabar. Aku akan bersabar. Nabi Khidir masih was-was. Sesungguhnya kamu tidak mampu untuk bersabar denganku. Nabi Musa tetap cakap, aku akan bersabar. Lalu Nabi Khidir pun beri syarat, boleh kamu ikut aku, tapi dengan syarat, kamu jangan tanya apa-apa. Kamu jangan mempersoalkan apa yang aku buat. Kamu jangan tanya apa-apa, jangan persoalkan kenapa. Macam itulah. Lepas tu antara yang berlakunya, mereka naik satu sampan. Mereka naik satu sampan yang dimiliki, nak kena rentah sungai. Jadi naiklah satu sampan yang dimiliki oleh orang miskin. Kan? Tapi apa yang bila dah nak dekat sampai dah ke maksudnya nak sampailah ke tempat dituju tu, apa yang Nabi Khidir buat? Nabi Khidir lubangkan sikit sampan tu. Macam bukan pecah, rosak terus. Lubangkan sikit. Bagi cacat sampan tu. Subhanallah. Lepas tu Nabi Musa ni terus tanya, wahai Khidir, apa yang kamu buat? Dahlah orang tu miskin, kamu rosakkan pula sampan dia. Lalu Nabi Khidir pun jawab, wahai Musa, aku dah cakap kamu tidak mampu. Kamu tak boleh sabar. Kamu mesti nak tahu. Dah janji. Tapi tanya juga kan. Lepas tu Nabi Musa kata, aku berjanji, aku takkan tanya lagi. Izinkanlah aku berjalan lagi denganmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, tapi Nabi Khidir tak terangkan lagi kenapa ni. Lepas tu berjalan lagi. Apa yang dibuat? Pendek cerita, Nabi Khidir bunuh seorang kanak-kanak. Seorang kanak-kanak yang tak berdosa, yang belum balik, bunuh. Sengaja ke tak sengaja? Sengaja. Memang disengajakan. Nabi Musa terus tanya, wahai Khidir, kenapa kamu membunuh seorang jiwa, kanak-kanak yang tidak berdosa? Lalu Nabi Khidir kata, aku dah bagi tahu kamu tak boleh bertahan dengan aku. Kamu tak boleh sabar. Lalu Nabi Musa pujuk lagi, maafkan aku wahai Khidir. Izinkanlah aku berjalan denganmu. Lepas tu jalan-jalan lagi. Kemudian nampak ada satu tembok. Nampak ada satu macam binaan yang dah nak runtuh. Betul tak dik? Binaan tu kan. Lepas tu Nabi Khidir pun bina binaan tu elok-elok. Okey, ceritanya Nabi Khidir sampai ke satu kampung ni. Orang kampung ni tak layan. Tak raikan, tak layan, buat tak tahu. Macam orang-orang yang sombong lah. Tak pandang. Jadi Nabi Musa pun rasa macam, marilah kita cepat berlalu daripada kampung ni. Tapi tiba-tiba Nabi Khidir buat apa? Dia membaiki satu tembok yang dah runtuh. Nabi Musa lagi pelik.
Wahai Khidir, dah lah orang kampung ni tak layan, tak adalah nampak kita musafir, bagi minum ke, bagi diorang ni macam sombong. Tiba-tiba kau nak kau baiki ada bangunan yang runtuh, kamu baiki binaan, kenapa tiba-tiba ni orang dah tak layan kita, kamu nak buat baik? Akhirnya Nabi Khidir kata, cukuplah wahai Musa, setakat ini saja kamu bersama denganku. Kamu memang tidak boleh bersama dengan aku, kamu tak boleh sabar dengan aku, semua benda kamu persoalkan apa yang aku buat. Lalu Nabi Musa pun minta maaf dan minta penjelasan daripada Nabi Khidir. Sebab itu kita sebutkan Nabi Musa ada ilmu dia, tapi Nabi Khidir Allah beri ilmu, Allah perintahkan apa yang Nabi Khidir buat, dan Allah beritahu hikmah dan sebab apa Allah suruh buat begitu. Lalu Nabi Khidir jelaskan. Ni dalam surah Al-Kahfi. Nabi Khidir jelaskan apa? Wahai Musa, sampan orang miskin tu sebenarnya kalau dia teruskan perjalanan ke depan, ada raja yang zalim ataupun pemimpin yang zalim macam itulah, yang merampas semua perahu-perahu yang elok. Dia akan rampas perahu-perahu yang elok. Jadi apabila perahu tadi yang ada bocor tapi boleh jalan, dia keluarkanlah air, kan, masuk air keluarkan. Jadi perahu tadi selamat. Sebab apa? Pemerintah yang zalim tu dia tak ambil, dia tak rampas perahu yang ada lubang, dia tak nak. Dia nak yang elok je. Lepas tu kanak-kanak yang dipintakan Allah untuk bunuh. Sebab bukan jangkaan, Allah Maha mengetahui anak itu akan membesar dan menyebabkan ibu ayahnya tak jadi orang yang baik. Maksudnya mak ayah budak itu Nabi Khidir kata adalah orang soleh, tetapi anak itu akan menyebabkan menjadi satu keburukan bagi ibu ayahnya. Dan setelah anak itu mati, Allah gantikan dengan anak yang baik, iaitu anak yang soleh. Masya Allah. Manakala apa yang Nabi Khidir buat yang ketiga ialah Nabi Khidir cerita kata sebenarnya di bawah runtuhan bangunan yang aku betulkan itu adanya harta yang tersembunyi untuk 2 orang anak yatim, yang mana Allah telah mentakdirkan anak itu akan dapat pada umur sekian-sekian. Jadi kalaulah tak dibaikilah runtuhan bangunan tu, kan, mungkin lama-lama dah makin runtuh ni, akhirnya akan nampak harta. Rupanya ibu ayah mereka tanam harta di bawah tembok tu. Jadi Nabi Khidir bina supaya anak-anak ni bila besar besok, ada waktu yang tepat Allah akan keluarkan harta itu menjadi milik anak yatim tu. Sebab anak yatim ni masih kecil. Jadi kalau orang lain jumpa, mungkin orang lain akan ambil. Itu yang saya nak sebutkan, tuan-puan sekalian. Bila kita baca Al-Quran, kita baca kisah Nabi Khidir. Itu Nabi Khidir, Allah buka hikmah. Kenapa Allah buat begini? Kalau ibu bapa banyak tanya, kenapa anak mati bang? Anak kita baru 2 tahun, anak kita 4 tahun. Bila baca kisah Nabi Khidir, sepatutnya kita akan rasa ada sebab. Jadi anak kita mati dalam keadaan bersih. Dia tidak membesar menjadi anak yang tidak baik, anak yang derhaka, anak yang menjerumuskan ibu bapa ke neraka contohnya. Jadi dia meninggal dalam keadaan dia belum balik, maka tempatnya di syurga. Dan insya-Allah kita akan berjumpa semula di syurga. Bukankah itu jauh lebih baik daripada perancangan plan kita anak ni bila besar jadi doktor, jadi peguam, jadi itu, jadi ini. Tidak ada yang lebih baik apabila Allah kurniakan kepada kita, kan, masuk syurga sekeluarga.